Ada brother rider ni, dia kena tahan. Lepas tu motor dia kena sita sebab tak ada road tag. Topik ni kan dia macam buat kita rasa geram dan serba salah pada masa yang sama. Kalau sekalipun kau nak buat jahat, kau tahu benda tu jahat, cuba kau berani dengan kejahatan kau. For example, kau tahu motor kau memang bukan barang standard. Kau tahu kodok atas jalan raya, what gonna happen. Cuba kau berani dengan benda tu. Tak semua orang ada keberanian macam tu. Di hati kecil tu ada ketakutan tu. Ni kalau hari ni habislah aku. Authority abuse dia punya power. Sebagai tindakan menjaga, dia orang rakam. You need to be careful what you record. It's not everything you need to be And record. how you tell the story. Macam dah terbiasa, ada polis kita kena takut. Dia macam sort of orang yang jahat. Betul. Kita ni ada kesalahan ke? Kenapa dia layan kita macam ni? Yalah memanglah kita itu pun selalu takut-takutkan budak. Panggil polis. Saya baru nak cakap. Masa kecil-kecil pergi. Polis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke Vocast Season 3, episod seterusnya, di mana kita ada saya lah, Helmi, kita ada Abang Eli, kita ada Amemus, dan juga kita ada Intan Nur Syazwani. Nama panjang Zul Syazwani. Maaf, Zul Syawani. Oh, so kita nak cakap pasal isu yang baru-baru ni. Memang orang kata best lah. Tak adalah best tu dari segi saya suka orang kena benda ni, tapi benda tu yang agak best lah. Best untuk dibincangkan. Best untuk dibincangkan, betul. Ya, sebab kadang-kadang dia membabitkan dua pihak. Satu pihak yang dilihat sebagai menjalankan tugas, satu pihak yang diambil tindakan. Betul. Kan? Jadi kepada siapa yang kita nak simpati ataupun rasa empati? Betul. Kan? Ya. Jadi kita nak cakap pasal empathy atau authority. Nama title tu memang sedap lah. Saya suka yang belakang TT tu, saya suka. Macam boleh buat dekat t-shirt kan. Betul. So kita baru-baru kita tahu lah kes yang apa ni, JPJ. Dia ada sita dia buat roadblock. Lepas tu masa roadblock tu ada brother rider ni, dia kena tahan. Lepas tu motor dia kena sita sebab tak ada road tag. Okay, jadi kita satu-satu kita bincang satu-satu. So saya buka dengan kes yang dia kena sita tu dululah. Oh, ni main case by case. Case by case. Macam mahkamah. Macam ada rasa macam meja bulat. Lebih kurang. So cerita dia macam tadi itulah. Dia kena motor kena sita, dia boleh jalan kaki, jadi ada orang rekod. So dekat rekod tu letaklah lagu-lagu sedih standard, content sekarang standard. So untuk abang sendiri lah, siapa yang salah, siapa yang betul, siapa yang adakah netizen yang over ataupun macam mana? Itulah sebenarnya topik ni kan dia macam buat kita rasa geram dan serba salah pada masa yang sama kalau kita nak tuding jari kepada siapa kan. Soalnya sekarang macam mana, apa yang menyebabkan pihak berkuasa JPJ dalam konteks ni ambil tindakan untuk menyita? Mesti ada sebab. Betul. Kan maknanya dia dah langgar undang-undang ke, dia dah buat kesalahan ke. Betul. Kan jadi cuma yang dirakam oleh netizen tu kemudian diedit, diletak muzik tu membuatkan satu tindakan kesalahan tu menjadi sesuatu yang harus kita simpati. Betul. Jadi adakah itu yang patut kita rasa ataupun cuba kalau macam dia buat dia tukar lagu lain. Ataupun dia kata itulah lain kali jangan buat kesalahan, jangan langgar undang-undang. Betul. Basically mungkin is how the end product of the video lah, of the content yang seolah-olah menentukan apa yang kita patut rasa. Betul. Ya. Amir macam tak puas hati. Tak ada, saya berfikir. Sebab kalau kita tengok kan, dia punya kesalahan tu besar. Besar dari segi undang-undang jalan raya. Tak ada road tag insurance ni adalah satu kesalahan yang agak besar. Sebab kalau orang tu kena saman, road tag tak ada, dia tak boleh hidupkan lesen dia, tak silap saya. Selagi dia tak selesaikanlah dia punya saman atau dengan hidupkan road tag dia tu, tak silap lah kan. Okay, macam ni. Kita simplify kan ni. Apa reaksi kalian selepas tengok video tu? Untuk saya, so first tengok video tu, saya macam tak faham konteks. Betul. Tapi the first impression without tengok komen, first impression yang saya receive based on the visual dan juga lagu yang ada dalam tu, saya macam kesian.
That's the thing. Saya rasa kesian lah. Sama-sama. Itulah sahaja. Tapi bila dah baca komen, so ramai orang yang kecam kata authority ataupun JPJ tu lah. Ramai orang kecam JPJ kan. Lepas pada tu dapat tahu kata sebenarnya abang tu ada ada dua kesalahan yang sebenarnya jadi dia kena sita motor dia tu. Untuk saya rasa at the end of the day salah tetap salah untuk abang tu. Dia macam tu lah. Untuk Intan, Saya tak tengok pun video tu. Mantap. Intan paling power. Jadi kes yang kedua pula. Jadi Bukan sebab macam okay. Okay, sebab dah tahu orang post video tu sebab nak suruh orang lain kesiankan yang mangsa tu lah kan. Mangsa lah yang kononnya. Tapi benda tu memang salah. Benda tu memang salah. So macam Intan malas dah nak tengok komen ke apa. Sebab So Intan tak terkesan dengan editingnya, musiknya tak. dan sebagainya. Sebab tu Intan tak tengok. Sebab Intan dah tahu Dia boleh jadi apa polis ideologi ataupun apa bagus. agenda orang yang post tu. Salah tetap salah. 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 Betul lah tu, ya. tapi kan kalau let's say benda ni jadi kepada kita contoh kan. Kalau jadi kepada Abang Eli lah misal katanya. Abang Eli sebagai seorang rider food panda and then betul you ada kesalahan yang di mana you tak renew you punya lesen and road tag was not. So bila jadi pada benda yang macam tu apa you punya orang kata you punya action? Satu, memang saya akan akur dengan tindakan pihak berkuasa lah. Nombor dua, memanglah benda ni dia bukan semuanya kita boleh judge masa tu juga. Sebab kadang-kadang ada backstory dia. Mungkin dia tak mampu kan, mungkin dia punya apa ni tempahan untuk dia hantar makanan ke semua tu tak cukup untuk dia bayar, atau mungkin dia kena tolong mak ayah dia, kita tak tahu kan. Betul. Cuma kita tak boleh buat rumusan ataupun keputusan based on satu video tu semata-mata kan. Jadi pihak berkuasa JPJ dalam hal ni memang menjalankan tugas dia. Betul. Sebab kalau dia tak buat, kalau misal katalah kita nak guna atas tiket empathy ke, bersimpati ke, kalau dia mulakan dengan seorang, dia akan terpaksa buat untuk orang lain juga. Betul. Kan? Jadi akan ada pihak golongan yang akan ambil kesempatan. Hari tu yang berada tu boleh pula tak sita, kenapa saya punya kena sita? Dan jadi Ada kita sebab buka dia ruang kepada hantar makanan je. Tapi abang akan minta orang kata budi bicara tak dengan BJ-BJ tu? Of course. Saya rasa siapa-siapa pun kalau kita buat kesalahan, kita langgar lampu merah, kita akan buat muka seposen tu kan. Betul. Kita akan cuba minta diskaun lah. Bukan minta diskaun. Cara tu jangan salah faham. Itu boleh jadi kalau salah faham tu boleh orang ingat kita rasuah polis ke apa ke. Maksud saya kita minta dilepaskan dengan amaran kan. Tapi kalau misalnya kita tak boleh juga sebab kesalahan terlalu berat untuk kita tanggung hukumannya, dan kita kena akur lah. Betul. Tapi jangan tak cuba untuk ni, mana tahu alasan kita kuat kan. Betul. Kita tak ada duit buat masa ni. Betul. Minta je sampai elok-elok. Jangan macam ada satu kes tu yang sampai dia terajang motor ke apa. Tu terus masuk kes kan. Nak masuk kes saya satu lagi. Boleh juga tak sebab saya ada satu point yang okay, so ni konten yang saya tengok dekat TikTok. Dia bercakap tentang NCD. Okay, jadi NCD tu apa? NCD tu non-claimable deposit. Deposit. Rasanya lah. Saya tak ingat siapa yang buat TikTok tu. NCD tu I mean like dia berkuasa sebagai apa? Okay, jadi bila kita so kita beli kenderaan, kita kena buat road tax dengan insurans. Okay. Jadi untuk orang yang tak pernah ada kenderaan, first road tax bukan road tax, insurans diorang dia agak mahal. Lepas tu dia akan turun setiap tahun sampai limit dia 50%, tak silap. Okay. Jadi orang tu cakap, cuba bayangkan Amir, Intan, Abang Eli, orang yang drive berhemah, sangat berhemah. Okay, tak pernah ada buat apa-apa kesalahan apa semua. Okay. Lepas tu kena langgar pula dengan orang yang tak ada road tax. Jadi orang kita tak boleh nak claim. Saya pun duk ikut non-claimable discount sebenarnya. Discount, sorry bukan deposit. Discount, non-claimable discount, sorry. Saya macam setuju tapi ada satu tak kenapa saya Google nama. Betul. Tak nak kata setuju macam sebab non-claimable discount, sorry. Discount. Okay. Jadi kena langgar orang yang tak ada road tax insurance. Jadi
dah bayar dah NCD dah sampai 50% ni. Insurans dah kira murah lah. Daripada contoh first beli kereta dulu insurans 1,000 setahun. Lepas tu sekarang dah jadi 500. Lepas tu kena langgar dengan orang yang tak ada road tax. Kita nak claim daripada orang tu dia tak ada insurans. Jadi tak boleh nak claim. Terpaksa pakai kita punya insurans. So bila kita dah pakai insurans daripada kita claim insurans kereta kita, NCD tu habis. Jadi dia kena bermula kembali daripada 1,000 tu. Cuba bayangkan kita dah paling berhemah apa semua kan. Lepas tu orang tu yang tak ada insurans tu langgar, mesti kita punya perasaan tak adil lah kan. Kira tak adil lah kan. Sebab benda tu, sebab itulah insurans tu penting kan. Sebab kita dah bertahan setiap tahun bila kita renew road tax tu kita tak ada accident. Jadi kita tak ada claim. Dia tak ada claim, kita dapat diskaun pada tahun-tahun seterusnya. Sampailah kira dah habis minimum lah. Limit dia tu dah sampai. Diskaun dah ni dah. Tiba-tiba accident dengan orang yang tak ada ni. Terpaksa gunakan kita punya insurans. Macam tu. Jadi itu konten yang berada tu bagi tahu adalah macam kita ni memang kita boleh simpati sebab mungkin dia ada masalah backstory macam Abang Eli cakap. Tapi untuk orang-orang lain sekeliling dia, katakanlah time dia buat delivery tu terlanggar sesiapa kan. Kalau benda-benda yang macam contoh kereta, insurans, claim apa semua tak apalah. Tapi katalah kalau melibatkan nyawa kan dia dah lagi teruk akibat dia tu kan. Itulah saya nak cakap pasal insurans ni. Tapi setiap orang kena ada responsibilities untuk diri sendirilah. Saya rasa benda tu sebab tu kan dokumen penting. Nak kena betul. renew lesen, nak kena ambil insurans whatever semua tu. So masing-masing dan mungkin setengah orang ni dalam kepala dia benda tu insyaAllah minta jauh lah, takkan langgar orang, takkan dilanggar dan sebagainya kan. Tapi kita tak tahu kemungkinan tu boleh berlaku. Jadi sebab itulah kita bukan nak mengatakan semua orang mampu dan sebagainya kan. Tetapi the moment you decide untuk jadi rider ke apa ke, there must be a sense of responsibility dekat situ kan. Tapi kita pun kena tahulah apa yang kita patut prioritize. Kan ada dua, kemahuan dan keperluan. So yang kalau boleh kita settlekan dulu keperluan tu. Macam apa yang kita perlu bayar, apa yang kita perlu renew, apa yang kita perlu buat. Tahu mungkin kita kurang mampu, tapi nak tak nak kita kena cari jalan lah untuk bayar juga benda tu supaya kita tak libatkan orang lain juga dalam hal ini semua. And then at the end of the day kita juga yang kena saman, kita juga yang kena hadap benda tu. Masih dalam kes yang sama bang. Lepas je benda tu berlaku, ada seorang influencer ni lah. Dia dah tengok video tu. So dia pergi jumpa orang tu. Dia nak hadiahkan pula motor kat orang tu. Abang tahu tak? Tu saya tak tahu. Okay, so ni kes yang sama lah. Yang rider tadi, yang jalan kaki tu lah. Yang jalan kaki tu. So influencer ni dia approach dekat rider tu. Dia belikan pula sebiji motor yang baru. Dia bukan bayarkan road tax rider tu, ambil balik motor tu. Dia belikan sebiji motor untuk rider tu. So kita dah tahu conclusion ni lah. Kenapa? Bukanlah maksudnya. Sebab kalau dia bersimpati dia kenapa dia tak bayarkan dan kenapa tak ambil balik motor tu? Tu lah motor baru. Tu lah saya nak tahu macam apa abang rasa macam mindset lah kan. Kalau orang kata benda ni orang kata macam opportunist lah. Betul ke? Untuk benda ni lah. Saya isu tu dah jadi bagi saya tak. The bigger picture is kenapa even dengan tengok visual dan dengan hanya sekadar lagu, contoh kenapa netizen memilih untuk bukan kesian untuk mempersalahkan authority. Aku saya dah tak ada aku. Aku rasa tak kisah pakai dia. Indonesia boleh bisa. Saya cakap aku tak faham. Saya tak kuajar tapi tak apa, saya cuba cahaya. So saya rasa the bigger problem is kenapa dia seolah dah di stereotype dalam kita punya minda masyarakat ni. Like orang pengamal undang-undang beruniform ni dia macam
Tak ada perasaan. In a way tak ada perasaan. Even dengan benda yang macam tu, saya rasa almost kalau per 100 80% yang kecam JPJ. Without knowing the benda yang apa salah dia sebenarnya yang sampai jadi macam tu in a way kan. Okay, the question is kenapa? Okay, jawapan pada tadi tu opportunist. Tapi tak tahulah, mungkin dia ada reason dia buat content macam tu. Okay, tak apalah. But going back to apa yang Min cakap, sebab saya rasa cara macam mana angle yang kita sampaikan cerita rider yang kena sita motor dia tu. Kalau misal kata dia shoot rider tu, kemudian dia interview ke JPJ, mungkin dia akan jadi lain. So it depends on how dia kita dalam media arus perdana ni, kita sentiasa kena kecam sebab tu lah. Angle mana yang kita pilih. Faham. Kan? Kalau angle contohlah kan dua parti politik yang sedang ni, kerajaan dengan pembangkang kan. Kalau kita asyik-asyik ambil angle kerajaan, orang kata berat sebelah. So kalau kita pembangkang, kata kita melawan kerajaan. Jadi mungkin yang buat video tu dia kira berat sebelah kepada itulah. Dan kemudian niat dia untuk menyampaikan naratif kesian membuatkan netizen pun sokong dia dan belasah authority. Okay. Abang setuju tak? Korang semua setuju kalau, for example, sorry ini agak melalut tapi saya rasa dia still berkait. What if tindakan tu sepatutnya pergi kepada orang yang ambil video? Setuju? Nak letak tindakan apa? Setuju? Menimbulkan salah faham, misinterpret ke, salah faham. Tapi tak, tapi adakah jelas dia berniat untuk membuat salah faham? Sebab kadang-kadang netizen ni dia boleh cakap apa dia nak. Betul. Kan? Kita tunjuk contohlah, tunjuk gambar, post gambar ni kan. Awak letak filter tukar colour sikit, netizen boleh kata macam-macam dah. Kan? So ini boleh jadi minuman yang macam-macam. Air zam-zam pun boleh, minuman yang beralkohol pun boleh. Kan? So kita macam bila kita post benda tu, dia open kepada apa saja telahan netizen. Tapi dalam konteks sebagai orang yang pengamal undang-undang lah, macam JPJ yang buat saya rasa beri nama setuju buruk tak lah kalau orang-orang yang macam ni to prevent jadi lagi benda ni, orang yang post benda tu pun boleh dikenakan tindakan. Dia lebih kepada macam kita tak nak orang kata filter lah, senang cerita. Dekat luar banyak authority abuse dia punya power. Jadi mengambil luar tu contoh, maksudnya luar Malaysia ke? Luar Malaysia lah. Luar Malaysia lah. Saya banyak tengok yang luar Malaysia. Yang Malaysia tak tengok lagi lah. So bila dia orang mengabuse, menyalahgunakan dia orang punya authority tu, jadi orang lebih banyak untuk sebagai tindakan berjaga-jaga dia orang rakam. Dia orang rakam lah kan. So macam berbalik yang mereka rakam tu adalah tindakan yang memang salah. Contoh macam melakukan kekerasan terhadap orang yang disyaki ke apa kan. Yang ni macam tak ada video orang tu je. Rider tu saja. Benda yang macam kita tak boleh nak stop. Dia so buatkan sebenarnya spekulasi je. Spekulasi tak ada hati perut lah kan, tak kesiankan orang ni, orang susah dan sebagainya. Dan tambahan, saya tak rasa rider tu sendiri tampil untuk bagi apa-apa penjelasan. So itu dia lagi macam mengkeruhkan kerajaan pula, keadaan. Mengkeruhkan lagi keadaan lah. So saya rasa untuk next adalah mungkin orang yang post video tu pun boleh dikenakan tindakan lah kot. Tapi kalau contohlah katakan kenakan tindakan kan, dia tak ambil pun authority tu punya video contohnya. Dia just ambil orang tu je. But macam mana kalau dia tak ambil authority tu punya video, tapi macam mana orang tahu kata dia dekat Roblox? Tak, kalau ikut kalau ikutkan pun dia orang nampak dalam video tu beberapa basic motor, rasanya kereta JPJ dan abang tu tengah berlalu pergi. Ya dah jauh dah pun. Tapi ada kereta JPJ. Yalah maksudnya orang masih tahu konteks berdasarkan caption contohnya, komen. Tapi JPJ itu sendiri, selain daripada kereta dia, JPJ itu sendiri tak ada dalam video. Sebab kalau rasanya dekat kat Malaysia diorang kenakan tindakan kalau merakam contohnya cara roadblock,
kau pergi rakam kan. Maksudnya macam menghalang orang pihak berkuasa berbuat kerja. Contoh sebab kalau kau rakam mungkin ada location, mungkin nampak location, so orang mungkin akan lari blok ke apa ke. Jadi dia boleh kenakan tindakan. Kalau rekod orang pihak berkuasa dalam tu juga video. Tapi contohnya kalau rekod kereta je tengah panjang-panjang jam, tapi tak rekod pihak yang berkuasa yang tengah buat roadblock tu, rasanya tak salah. Itulah orang kata dia punya borderline antara nak kenakan tindakan dekat orang yang rekod tu, dia macam agak tak berapa jelas. Saya faham apa yang Imi cakap, dan saya pun faham apa yang Amir cakap, sebab apa yang dilakukan oleh perakam video tu yang dia edit siap tu menimbulkan spekulasi, membuatkan dan membentuk satu image yang tak elok kepada authority kan. Ya, tapi kalau misalnya kata niat dia sebenarnya bukan untuk menyalahkan pihak authority kan, niat dia mungkin kesian kat brother tu juga, sekadar kesian je kan. Tapi dia sebab speculation dekat ruang komen tu yang buatkan terus orang semua menghala ke tapi menjadi kepada saya rasa authority. At least kalau lanjutan daripada kes tu, orang dapat tahu yang maybe polis Malaysia keluarkan kenyataan owner akaun sekian-sekian dipanggil untuk beri keterangan. Itu okey. Sedikit sebanyak saya rasa dia ambil tindakan tu agak-agak ni lah untuk keterangan. Sedikit sebanyak saya rasa cukup untuk orang kata memberitahu kepada orang lain, pengguna social media kat luar sana yang you need to be careful what you record. It's not everything you need to record. And how you tell the story. Yes. Betul, setuju. Bagi saya benda tu could be a small things, tapi actually the comments tu yang lagi ni lah. Okay, kalau kita mari kita letakkan diri kita sebagai authority ya. Macam mana kita nak address situation ni? Video tu dah keluar, orang dah kecam kita. Apa yang boleh kita lakukan? Satu, misal kata Amir kata kita nak panggil perakam tu untuk kita tanya dia kenapa kau buat macam ni. Okay, and then what's next? How do you so-called membersihkan atau membetulkan keadaan? Bagi saya as simple as open apologize. JPJ? Bukan kita sebagai authority. Kita panggil orang tu, betul? Okay. So kita minta orang tu buat minta maaf secara terbuka and delete the video. Tapi bagi dia bukan melakukan satu kesalahan. Kenapa dia perlu minta maaf secara terbuka kalau dia tidak melakukan kesalahan? Dia kembali kepada kenapa dia nak buat video tu. Kira-kira niat saya untuk menunjukkan rasa simpati kepada rider tu tak ada kena-mengena pun nak kata nak menuding jari kepada authority. Kalau saya saya buat macam konten yang saya cakap tadi pasal NCD tu. Saya create awareness yang kesalahan tu macam mana dia boleh melibatkan orang lain juga supaya orang-orang yang komen, netizen yang komen tahulah, orang kata faham sebab kenapa diorang ambil tindakan tu. Diorang bukan sahaja nak sita tiba-tiba kau tengah bawa motor, ada road tag, ada lesen apa semua, motor tak ada kesalahan, tiba-tiba dia nak sita motor kau, tak ada. Jadi konten yang yang post pasal rider tu tak salah lah, sebab dia dah mencetuskan topik tu, and then so mungkin dari pihak kerajaan ataupun kita sendiri media yang cakap balik apa tak, media lah. Sekarang ni kita authority tu. Kita sedang dikecam oleh netizen. Jadi apa tindakan kita? Tak ada nak panggil minta maaf ke apa semua. Tapi saya sebab kita dah buat kerja kita. Kita memang buat kerja kita. Nak saman orang yang tak ada insurans. Dan PJ pun saya rasa dia dah bagi statement kan. Dia kata apa kesalahan abang tu and all that kan. Itu cukup saya rasa. Tapi untuk orang tu sendiri, orang yang perakam, saya tak rasa perakam tu atau rider tu. Saya tak rasa abang rider ni adalah orang pertama yang kena kes macam ni. Memang It's happened because ada orang record. Ya, betul. Tak abang rider tu tahu tak tu video dia? Itulah tu sebab dia pun tengah pandang sana kan. Macam mana dia jalan saja, dia tak ada kena-kena pun dengan roadblock kan. Dia macam aduh tak apalah nak buat macam mana kan. Motor dah kena sita. That's why dia bukan trigger lah. Dia macam terdetik macam okay, so kenapa yang all the netizen ni keep on itu lah JPJ tak ada simpati tak boleh budi bercara, orang cari rezeki apa. Tapi saya cenderung pada apa yang Imi cakap tu, macam
you counter dengan cara bukan hanya bagi tahu okay, dia tu memang patut kena sita motor dia sebab dia ada kesalahan A, B, C dan D. Betul. So, apart from saying that, kan, buat satu macam perkongsian juga macam okay, you bayangkan you mak ayah anak you melintas, yang langgar tu orang yang tak ada lesen, tak ada ni. Betul. Kan? So kita mengambil tindakan ini, menyita tu sebagai amaran supaya benda dan untuk mengelakkan daripada benda-benda macam berlaku. So you create the worst case scenario kepada netizen. Biar netizen tangkap, faham lagi kan. lah. Kena orang kata kena libatkan diorang juga. Ingatkan balik sebenarnya. Ingatkan balik. Ya betul. Para netizen Betul. Sebab once diorang kena, diorang pun marah. Betul. Sebab tak boleh nak claim insurans, nak baiki kereta motor sendiri. Betul. Kan? Betul. Of course kita memang kita simpati kalau apa-apa pun orang kena, kita akan simpati, kan? Tapi logically thinking, undang-undang punya thinking, kita kena ikut lah, kan? Ini lepas tu okay lah, kita boleh lah buka kes-kes yang lain, boleh kan? Kes-kes. Cuk, sebelum tu, lepas tu pula nak bestkan lagi, ajak perakan video tu buat video sama-sama. Betul. Dengan authority tu. So dia bertanggungjawab untuk menunjukkan simpati kepada dia juga bertanggungjawab untuk mendapatkan on the authority punya side. Jadi at least dia cerita dia, perkongsian dia well balanced, dan silap-silap orang suka dia. Orang suka perakan video. Faham. Sebab kalau sebagai golongan yang berfikiran terbuka, kita kena sentiasa anggap netizen kecam sebab mungkin mereka tidak termaklum tentang sesuatu. Jadi bila orang tak tahu tentang sesuatu, kadang-kadang dia bertindak melulu, dia marah dan sebagainya. Jadi itu yang kata authority jumpa perakan video tu, ajak dia konon-konon nak soal siasat lah. Ajak dia duduk, lepas tu sekarang ni saya nak tanya, awak free tak untuk kita buat video sama-sama? Ajak dia main tu. It's going to be a greater content. Dan memaklum kepada netizen-netizen yang tak tahu, yang mungkin kecam. Jadi mungkin kita boleh ubah pemikiran. Cuma yang mengundang kepada opportunist tu saya yang susah tu, sikit nak cakap lah. Yang tu lebih kepada dia punya hal lah, pandai-pandai dia lah orang kata kan. Tapi yang penting apa tadi Mai? Empathy atau authority. Jadi of course lah authority lah. Of course case ni tak boleh, bukan kita tak nak bagi empathy, tapi authority tu penting untuk semua kebaikan semua lah. Betul. So kita berbalik pula, kita pergi ke next case. Case yang seterusnya masih lagi dengan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Tapi kali ni Jalan je tak ada raya. Jalan raya. Tak raya tak jalan ada raya tak ada. Okey. Jadi kes yang ni dia tolong fact check nanti kita ni. Dia lagi orang kata lagi berat lah. Sebab apa? Sebab kes tadi abang tu dia dengan willingly dia tinggalkan motor dia, dia jalan kaki balik. Tapi yang ni dia teruk, dia tak nak berhenti, dia sampai langgar seorang pegawai JPJ, sampai JPJ tu cedera lah. Sebabkan dia punya kesalahan motor lah, kan. Jadi apakah ada ulasan lanjut ke isu tu? I mean like lepas dia dah langgar tu, and then what's happen lepas tu? Ada berita yang cakap dia bekas Pak Gad dan ada anak dan isteri. So netizen cakap habis tu yang kau langgar tu takkan tak ada anak bini. Jadi itulah. Dia senang cerita, dia adalah kesalahan, beberapa kesalahan diri dia dan motor dia. Jadi dia nak lari lah daripada roadblock sampai Okay, aku juga seorang pengguna motosikal dan saya tak faham kenapa. Contohlah seseorang individu tu dia naik motor yang tak lengkap lah katanya. Tak ada lesen ke apa. Kenapa bila dekat roadblock dia nak lari in a way? Faham? Saya pun sebagai pengguna motosikal pun kalau lah katalah ada buat kesalahan kan, saya pun tak lari. Tak lari? Taklah, kira tak larilah daripada roadblock tu. Maknanya kira pergi hadap je lah, hadap je lah orang kata kan. Dah tahu buat kesalahan. Soalan Amir, kenapa nak kena lari? Tak, saya cakap saya tak nak lari je. Tak nak kena saman lah. Tak nak kena saman lah kan. penjara
kena denda, kena saman, kena lock up ke kalau macam tu. dia Mungkin kalau tanya saya 50-50. Ini survival punya lah. survival instinct. Dengan tanpa fikir panjang. If you run, mungkin you terlepas sebab 50-50. sebab tak sempat nak kena tangkap, kena tahan dan sebagainya. Tapi yang ni survival instinct went wrong lah. Dia nak lari tapi apparently dia langgar. So dengan kesalahan yang saya ada lagi ditambah keparahannya dengan yalah melakukan kira nak kata jenayah pun tak tahulah tapi kesalahan melanggar lah kan. Tapi masih banyak lagi dalam ruangan komen yang ada juga bang. Salahkan JPJ tu sebab apa beri tengah jalan ke apa? Dia tapi ini daripada golongan-golongan yang khas lah. Okay. Iaitu mak rempit. Diorang memang senang cerita tak suka lah authority kan. Okay. Adalah, bukanlah cakap general, tapi kebanyakannya tak suka authority sebab diorang ada yang mengubah suai motosikal. Jadi mereka JPJ memang diorang punya worst enemy lah. Sebab tukar sikit kita tak boleh ubah suai kenderaan sampai teruk-teruk kan. Jadi dalam komen pun diorang siap cakap padan muka lah apalah. Memang ada, saya memang baca lah dekat ruangan komen tu. Jadi saya rasa sampai macam takkanlah sampai macam tu sekali orang boleh kata macam boleh cakap macam tu dekat orang yang kena langgar just sebab tak bagi dia lari. Dia kiranya contoh macam ni lah. Kalau kita nak bagi dia awareness lah kan, ada polis, ada peragut, ada dia. Dia kena ragut contoh. Lepas tu polis tu biar je peragut tu lari. Untuk supaya tak kena apa-apa kecaman lah. Maksudnya macam tu lah. Maksudnya habis tu biar dia lari, biar lepaskan dia lah. Kiranya macam kan JPJ ni buat dia seolah macam ni bang. Saya quote balik. Seolah macam ni. Contoh saya sebagai polis lah kata. Saya nampak orang kena ragut, tapi saya biarkan je. Seolah macam itu yang diminta oleh netizen dalam komen tu. Sebagaimana abang motor tadi tu kan dia terlanggar JPJ tu. So orang kata macam tu kau padan muka. Siapa suruh buat Roblox contoh. Ada yang lagi komen Stadia brother langgar lagi contoh. Dia so apa, what's the right move untuk menepati cita rasa mereka-mereka yang komen macam tu? Okay, that's a very good question sebenarnya. Cuma kita kena faham kenapa kita perlu ambil pusing dengan komen-komen yang macam ni. Itulah. Betul tak? Sebab ada setengah golongan yang komen ni, dia betul-betul put their thoughts into their comment. Marah ke apa ke. Setengah tu bila dia tengok video ni, mungkin dia dalam keadaan yang macam jenis yang cakap lepas je. Jadi dia lepaskan apa dia rasa tu dengan tak fikir rasional. Tak fikir rasional. Pada muka rantak biar dia sekian-sekian. Jadi kalau macam saya suka main game ni tau. Kalau saya baca macam apa-apa artikel, bila saya tengok komen yang ada kecaman kan, saya akan klik dekat akaun orang tu. Tengok profile dia. Dia jenis nak judging lah ni. Bukan nak judge, nak tengok. It's not judging. Kau bukan kopiah kau. It's assessing. Kita menilai orang ni, okay, dia kerja apa, family dia macam mana. Kalau dia macam betul-betul orang belah Pantai Timur kata akaun dia tu juruh. Nampak elok dia. Mungkin dia tak akan komen macam tu. Sebab kadang-kadang ada dalam kalangan ni yang akaun pun baru buka. Kadang-kadang dia fake akaun. Tapi sebab dia jenis yang suka bantai macam tu. So kalau saya tak ambil pusing dengan perkara macam tu. Dia nak cakap biar dia cakap. Sebab itu ruang, itu macam kita cakap dulu kan, hak dia untuk komen. Betul. Dia nak letak apa pun dia boleh. Dia nak berniaga boleh. Saya rasa saya ada satu idea lah bang untuk benda yang macam ni. So maybe inisiatif contoh akaun tu sendiri. Contoh lah akaun saya lah kata saya post benda tu dan ada komen. Mungkin inisiatif saya adalah saya delete komen-komen macam tu. Kalau larat delete lah, kalau tak banyak lah. What you give you get back lah. Macam yang boleh juga. It's a things that you buat lah. Maybe benda tu korang semua kena buat macam tu lah kot. Mungkin.
sometimes Intan buat macam tu. Tapi kadang untuk dapatkan engagement biarkan komen macam tu sebab dia akan seorang komen yang ni komen macam okey aku macam mata Kau engagement lagi KPI ya. Okay. Tapi Intan memang tak suka lah netizen yang terlalu loud dekat komen-komen ni. Macam alah, kau dah influence orang lain untuk berfikiran sama macam kau. They have the right to do that. It's their right. You buka ruang komen untuk dia, dia komen lah sesuka hati dia. Sama macam kata, you don't have the right to talk about all the sensitive issues on Vocat. Betul. You cakap it's my right. I'm a journalist. Saya suka bukan suka hati. Saya diarahkan contoh untuk cakap pasal topik sensitif. So masing-masing mempertahankan hak masing-masing. Soalnya sekarang you ambil pusing tak apa dia cakap. Kalau you ambil pusing, memang sampai ke sudah pun you akan terganggu, you boleh jadi depression, anxiety dan sebagainya. So you susah nak menjalankan tugas you. So dalam hal ni dia membabitkan orang yang kena langgar dan orang tu menjalankan tugas dia. Betul. Bukan dia unless ada video yang kata dia langgar lah, kalau berani langgar lah aku. Tu lain. Tapi bang, kalau kita sebagai seorang masyarakat yang tak nak ambil pusing benda tu, adakah kita dianggap sebagai masyarakat yang cakna, yang tak cakna? Tak, kita cakna dengan situasi tu. Tapi jangan ambil pusing dengan komen-komen yang komen bagi saya picisan. Melainkan kalau dia betul-betul komen mungkin pelanggaran ni berlaku disebabkan anggota pegawai tersebut berada di tempat yang tak selamat. Mungkin komen yang nampak dia berfikir sikit lah sebelum dia komen. Yang tu kita boleh ambil pusing, kita boleh buat analisis kan. Tapi sekadar yang nak melempiaskan kemarahan ke apa ke, alah macam kan kalau gaduh adik-beradik kan, ada benda macam benda kecil ni lepas tu settle lah. Benda tu lah kan. Ni pada pandangan saya lah. Dia orang tua ni dia ada benda dia dah selektif tau. Ada benda yang rasa macam okey, yang ni mari kita layan, yang ni tak apalah. Lama-lama dia akan belajar sendiri, lama-lama dia senyap lah. Betul. Anjing menyalak bukit kan. Bukit dia kata Allah anjing ni. Tapi abang setuju tak orang yang komen tu dia tidak mengenal usia lah. Ya. Kan? It could be 40s, it could be 50s years old punya orang kan sebenarnya. Kita pun tak berani nak komen bukan-bukan dekat any content lah. Maybe sebab kita in the media, so kita tahu the consequences dia. So maybe one thing yang kita kena buat mungkin is give more awareness. Tak boleh juga lagi. Tak boleh juga, serius. Untuk orang-orang yang macam ni. Tapi saya rasa the only effective way adalah account tu sendiri. Bila kau dah buat macam tu, kau kena ada inisiatif untuk hide ataupun kau tutup dia lah komen tu terus lah. In a way that would be one of your bukan tanggungjawab lah, budi bicara. Kalau rasa komen-komen picisan ni boleh mendatangkan kesan kepada pemilik akaun dan juga individu dalam penceritaan tu, buang komen-komen tu, tutup. Ataupun turn off komen lah. So orang tak boleh nak cakap apa kan. Kalau dia nak geram, suruh dia orang pergi tempat lain. Itulah. Based on two cases ni sebenarnya it's not about empathy ataupun authority lah. Actually the real problem is orang yang komen. Betul. Sebenarnya dia bukan empathy atau authority lah. Sebab authority setakat ni cerita ni memang authority tu hanya menjalankan tugas diorang kan. Diorang bukannya tiba-tiba orang kata kan. Cuba kes dua kes ni kan. Sebenarnya ada empathy di situ. Empathy terhadap authority. Betul tak? Betul. Dia bukan empathy atau dia empathy terhadap authority. Sebab mereka menjalankan tugas mereka. Tapi kan sebenarnya sepanjang saya hidup 25 tahun ni, mungkinlah kot circle saya yang problem atau apa-apa. Tapi seringkali macam dah terbiasa secara organiknya macam yang ada polis kita kena takut. Ada polis dia macam sort of orang yang jahat. Betul. Siapa yang jahat? Kita ke ataupun pihak authority? Saya tak tahu lah. Mungkin orang maybe different aku. Maybe aku that's a very interesting aku pernah juga tertanya ada persoalan yang datang kat minda aku sendiri. Kenapa kita, contohlah kita orang biasa bukan penjenayah pun, yang tak ada buat kesalahan, kenapa kita ada rasa takut dekat authority? Bukan semua orang ada benda tu, tapi macam diorang di situ untuk melindungi dan menjalankan tanggungjawab diorang apa semua. Tapi kita tetap ada rasa takut tu. Sebab apa? Sebab authority tu membawa diri diorang macam contohlah
contoh satu pegawai polis kan. Kita ni contoh je, okey, contoh je guys. Pegawai polis tu, cara dia bawa diri dia dekat luar, buatkan rasa macam kita ni ada kesalahan ke, kenapa dia layan kita macam ni. Kalau polis tu kata itu perasaan kamu saja macam mana? Yelah memanglah kita itu pun selalu takut-takutkan budak. Panggil polis. Saya baru nak cakap. Masa kecil-kecil pergi polis. Jadi dah dimomokkan dengan benda tu. Dah indoctrinated dengan benda tu. Tapi lah satu faktor juga memang nama pun authority. Sebab kadang-kadang kalau contohlah setengah orang tu kalau ditanggalkan pakaian seragam dia, dia macam orang biasa. Tapi kena nampakkan image authority tu, dipakaikan pakaian seragam. Jadi dia macam ni tau. Kalau saya boleh buat perumpamaan macam samurai Jepun pergi perang. Orang Jepun kan mata sepet kecil-kecil macam kan, tak nampak alah Japanese kecil kan. Tapi bila pergi perang, dia pakai gear tu dengan topeng yang menakutkan untuk intimidate tau. So that create a sense of intimidation and authority. Jadi konsep yang macam tu juga diaplikasikan kepada anggota-anggota keselamatan lah. That's why we call it authority. They have authority over us. Sebab dia mempertahankan undang-undang kedaulatan negara. Sebab tu mungkin kita rasa macam kita tak bersalah, tapi disebabkan persona authoritarian mereka macam tu buatkan kita rasa tapi yang tak salah pun kita rasa macam ada kesalahan kan. Itulah tu. Kalau macam perbincangan kita hari ni, kita lebih kepada authority, kita support authority. Tapi macam kita support authority yang menjalankan tugas dengan betul. Tapi mungkin sebab authority pun masih manusia dan mungkin diorang pun tak sempurna. Mungkin ada dalam kalangan yang tak sokong ataupun yang macam tak suka authority ni, mungkin bersebab diorang rasa macam engkau pun buat kesalahan juga, engkau pun langgar lampu merah lah something, engkau pun langgar lain putih semua tu. So dia rasa macam kenapa engkau nak lebih-lebihkan ataupun saman kita orang ni, sebab engkau pun tak sempurna authority. Mungkin diorang tak puas hati dari segi tu. So dia, tapi itulah, tapi authority still menjalankan tugas dia. Tapi kembali kepada it's a good, betul benda tu. Tapi kalau kita nak mengambil kira benda-benda tu, dia jadi macam susah balik lah sebenarnya Intan. Dia jadi macam susah balik. Yang macam kalau every time jumpa authority and kita nak macam yang beranggapan yang macam engkau manusia juga, engkau pun buat silap juga, kau pun langgar lampu merah, so hari ni kau tak patut saman aku sebab benda tu. Macam tak logik lah benda tu in a way. Dia macam cakap dekat bos kita, alah kau pun lambat juga pergi kerja. In a way. Jangan marah aku masuk lambat hari ni. Melainkan kalau memang polis tu abang kita lah, tu lain cerita lah kot. So kau kenal di luar dalam in a way, and polis tu pun tak kenal kau luar dalam lah in a way lah. So cara memahamkan ini ialah tak kala seorang tu dipertanggungjawabkan dengan authority untuk mempertahankan kedaulatan undang-undang negara, dia ada certain privilege di situ. Okay, macam bos. Bos awak, sebab dia bos, dia ada sebab kenapa dia boleh masuk office pada waktu-waktu tertentu dan sebagainya. Sebab dia ada tuntutan yang lebih besar. Jadi kalau awak, benda ni memanglah kita tiba-tiba polis langgar lampu merah ke apa semua. Mungkin dia ada emergency. Kita kena sentiasa berfikir macam tu lah. Yelah, tapi netizen akan cari kesalahan netizen authority ni, juga. Air macam ni pun akan cari kesalahan kalau perlu. Sorry, tapi kan kembali kepada soalan Baili tadi, authority yang abang samakan dengan samurai tadi tu kan, sebenarnya yang saya rasa yang membuatkan kita rasa takut dengan diorang sebenarnya is the uniform itself tau. Yalah. So basically dia ada satu falsafah yang di mana uniform ni adalah satu symbol of power sebenarnya. Dia somehow memberi kau satu dia sebenarnya untuk orang yang memakai, falsafah ni saya baca untuk orang yang memakai. Kenapa kau kena pakai uniform ni adalah sebenarnya notis pemberitahuan bahawa engkau yang memakai uniform, engkau yang memakai uniform sentiasa diperhati. Betul. So somehow, accountability of you sebagai seorang anggota authority lah. So that's why bila dia buka baju, dia tak berbadan uniform, dia jadi orang lain. It could be like that. Sebab tu dia sama macam konsep dia, sambungan falsafah tadi. Dia sama macam
dekat dalam dia dekat dalam satu penjara akan ada satu tower tinggi yang sebenarnya tower tu kadang-kadang tak ada orang pun, tetapi benda tu cukup untuk menakut-nakutkan semua para banduan dalam tu yang menyatakan bahawa korang semua sedang diperhati every step. So same concept. Kenapa diorang ni pakai uniform dia just selingan benda tu. Okay, bye. Tak ialah make sense lah. That's why sebab tu and then istilahnya uniform. Okay. Sorry. Tapi patut kita rasa takut atau respect sebenarnya. Dia boleh dua-dua. Saya rasa patut respect rather than patut memang respect, tapi patut takut pun juga sebab ada orang jenis tak tahu nak respect orang. Jadi untuk orang yang tak tahu respect orang, respect undang-undang, perlu ada some sense of intimidation di situ. Bayangkan, okay, kenapa pakai cuba uniform polis macam ni. Inilah uniform polis. Yang tak ada paku, tak ada apa semua. Orang takut tak? Tak kan? Kenapa ia bersifat ada lepel, ada semua benda tu supaya dia nampak edgy. Edginess yang akan buat cara kita tengok pun lain. Daripada pakai windbreaker, polis semua pakai windbreaker kan. Dan uniformity tu sendiri apa ni, bila contoh kita empat-empat ni polis kan, bila kita ada keseragaman tu menampakkan disiplin di situ sedang diangkat. Okay. Jadi benda tu yang buatkan satu authority, satu lagi kepada yang tak pandai nak respect benda-benda macam ni, dia akan rasa gerun sebab kita bersatu ni untuk mempertahankan undang-undang. Okay. So kembali kepada soalan saya yang tadi awal tu, kenapa kita daripada kecil macam abang cakap nak cakap kalau dekat budak kan, nak gimana panggil polis. And then even dalam saya mungkin kalangan-kalangan muda atau budak-budak sekolah menengah, in a way polis is sort of macam benda yang negative thing. Dia macam antagonis lah. Dia macam antagonis kan. Kau kena ada rasa takut, kau kena, it's a negative thing lah to say lah. Tapi siapa boleh jawab soalan ni? Menarik juga sebenarnya sebab kita yalah, satu dimomokkan masa kecil itu satulah. Tapi tak apa, takkan sampai ke besar pun macam tu kan. Sebab saya sampai sekarang bila ada roadblock kalau tak buat silap pun kita tak takut kita tak ada. Kita contoh okay, check lesen semua ada, road tag hidup lagi, kereta semua okay, tak ada tukar apa-apa semua. Tapi bila nak lalu roadblock je mesti rasa takut. Macam rasa takut lah. Padahal tak ada apa pun. Maybe kita juga sudah terbiasa dengan cerita-cerita yang di mana aku tak ada silap pun, tapi dia saja je tegur Izzul aku tu. Tu satu lagi lah, dimomokkan dengan tu juga. Saja je tegur Izzul aku. Lepas tu okay, ini bukan semua orang, bukan semua orang. Ini just cerita yang saya dengar saja. Lepas tu pergi tepi, kau baik, dia minta aku duit je, so dia bagi aku jalan je gitu. In a way. Memang kenapa engkau yang jadi orang yang nak memberi tu, kenapa kau tak cakap yang abang sama je lah? Kadang-kadang saya rasa macam it's the same amount tu. Betul. Apa ya, rasuah dengan bayar compound. Ya. Kenapa kita tak, okay, itu persoalan yang baik sebenarnya. Dan lah macam satu masa kecil dimomokkan, kemudian kita tengok filem-filem ke drama ke yang kena, ataupun video YouTube yang kena tahan tanpa sebab dan sebagainya kan. Buatkan kita rasa macam sentiasa berwaspada dengan kelompok ni. Kan? Can we put it this way tak? Saya tak tahu, mungkin dalam bila kita jadi orang media ni, perasaan tu kurang sikit berbanding dengan orang lain lah. Betul. Kan, jadi contoh macam saya pernah bawa pandu kereta Proto Putra. Dua pintu ni dia bising lah. Dia tak bising biasa je. So tapi dia nampak jahat lah. Okay, nampak jahat lah. So saya pernah ditahan oleh polis. Ditahan. Dia suruh saya ke tepi. Saya ingat lagi dekat Pencak Leling. Saya pun ke tepi. Lepas tu dia macam nak tanya, nak tanya ni lah. The moment saya turun tingkap je, tak apa, sila. Sebab saya tahu saya tak melakukan kesalahan. Ada mungkin bila dia nampak kita orang media, dia terus tak jadi nak ni. Tak tanya soalan apa pun, cakap okay, tak apa, terima kasih. So maybe what we can do is, they have the right to be intimidating, to be authoritative. Saya tak kata mereka buat kesalahan apa. Tak, mungkin ada sebab dia nak tahan kereta saya. Sebab yalah, tak tahu lah, mungkin dia nak nasihat ke tayar belakang pancit ke apa kan, kita tak tahu. Tapi ia memberi pengalaman tu buatkan saya macam, kalau kau tak buat salah, kau jangan takut. Betul. We should inculcate that culture now.
Betul. Kan? Kenapa kita nak takut? Tapi itulah manusia. Mungkin salah satu lagi secara psikologi, sebab kita ni akan sentiasa ada bisikan nak buat jahat tu tau. Betul kan? Betul tak? Tapi bang, walaupun kita tak buat. Tapi bang, kalau sekalipun kau nak buat jahat, kau tahu benda tu jahat, cuba kau berani dengan kejahatan kau tu. Maksudnya? For example, kau tahu motor kau memang bukan barang standard, kau dah modify exhaust pom-pom-pom. Kau tahu kau duduk atas jalan raya, what gonna happen? Cuba kau berani dengan benda tu. Face it. Like a man, for example. That's the thing. Tapi sebab tak semua orang ada keberanian macam tu. See? Dia macam aku berani pasang ni, aku berani modify semua ni. Letak exhaust buluh ke apa tak kisahlah. Tapi nampak pula lari. Di hati kecil tu ada ketakutan tu. Ni kalau ni habislah aku. Mungkin itu yang terjadi pada kes JPJ tu lah kot kan. Yalah, itulah yang sebenarnya orang kata dia hanya berani di jalanan. Tapi berani bila tak kena lah. Berani bila tak kena lah. Semua pun macam tu juga kan. Selagi tak kena berani lah. Tapi dah kena dah kena takut lah. Okay, last ni dia authority lain sikit. Kes yang last ni authority dia lain sikit. So, dia bukan pihak berkuasa lah. Dia bukan pihak berkuasa. Dia berkuasa juga, tapi kuasa dia lain. Kuasa dia mungkin bukan beberapa galaksi lah. Okay, tak, sorry. Okay, so ada satu lagi video abang rider juga. Okay, so dia motor dia pun nak kena tarik lah. Tapi masa motor dia nak kena tarik tu, dia pijak-pijak kan, betul kan producer? Dia pijak-pijak, dia sepak-sepak, dia pijak-pijak motor dia. Tapi dia bersalah sebab motor tu dia dah pakai tak bayar 3 tahun. 3 tahun 3 tahun 34 bulan katanya. Jadi ni nak empathy kat siapa ni? Nak empathy kat siapa ni? Kesian. Aku rasa empathy kat motor tu lah. Okay, kena pijak, kesian dia. Betul. Dah aku empathy dekat kaki abang tu. Dia okay, mungkin yang kes ketiga ni kita boleh pendekkan sekarang. Kita pendekkan sekarang. The moment, tak kira lah you punya back story, you tak dapat bayar ke apa sebab you ada masalah kewangan apa. The moment you mengambil tindakan untuk merosakkan harta yang masih dalam pinjaman, so susah lah kita nak empathy kepada orang tu. Betul tak? Susah nak justify lah dia punya tindakan tu. Sebab benda tu masih belum lagi dia punya, and dia pun dah lah tak bayar kan. Jadi lain lah kalau dia bayar, lepas tu dia nak pijak. Tak apa lah, lepas dia dah pijak, dia dah rosak tu, dia still bayar. Tak kisah, suka hati. Atau dia kata dia dah habis bayar. Lepas tu yang pihak tu kata tak habis bayar lagi. Itu mungkin ada sebab lah. Ada sebab tapi lah. dia tak habis bayar lagi, terhutang 3 tahun. Kemudian nak merosakkan motor tu pula yang bukan milik dia sepenuhnya lagi kan. Jadi nak empathy dekat dia tu memang susah sikit lah. Jadi pengajaran dia, kalau dah beli motor, beli kereta, kalau tak boleh bayar, cubalah. Orang kata, adalah saya baca ada tweet tu kan, dia kata masih lagi boleh, orang kata fikirkan jalan. Orang kata fikirkan jalan, bincang dengan bank, bincang dengan kedai, so panjangkan loan extension ke sikit ke apa kan. Masih ada lagi cara. Jangan kita, orang kata, in the end fikir tu rasa marah je terus buat kan. Kita kena fikir juga consequences yang akan datang lepas tu kan. Itu je lah. Kan? Kalau untuk saya, pesanan untuk diri saya dan juga semua orang juga. Okay, sebenarnya selain daripada pihak authority yang korang kena takut, adalah korang kena takut netizen-netizen yang lain sebenarnya. Sebab diorang ada lagi banyak rights daripada pihak-pihak yang berkuasa ni sebenarnya. For example, kes abang tu kan, dia buat macam tu, bukan dia rakam, orang yang rakam. So benda tu akan jadi lagi panjang. Same goes to tindakan abang yang nak langgar JPJ tu kan. Nowadays orang budaya merakam ni, budaya konten ni banyak tau. So sebenarnya korang kena, dan juga diri aku sendiri kena berwaspada, and please think not twice tapi 3 kali fikir, 4 kali fikir, or fikir lagi panjang before doing anything yang masa kau tengah marah in a way. Itulah. Kalau macam saya ikut je lah,
undang-undang yang telah ditetapkan sebab kita masih lagi berada di Malaysia so kita kena ikut. Even kita rasa salah pihak sana pun sebenarnya kita kena tunding jari kepada diri sendirilah. Kena responsible. Sebab saya sebelum ni pun macam pernah renew lesen P 2 kali sebab salah saya sendiri. Mungkin saya rasa macam alah seminggu lambat, tapi nak tak nak saya kena ikut juga. Saya kena akur yang undang-undang yang memang dah ditetapkan. Let's say kalau diorang macam okay tak apalah, Intan boleh, and then orang lain macam mana. So nak tak nak saya pun kena sama dengan orang lain, kena follow je apa yang telah ditetapkan tu lah. Point Intan ni kan sangat klise tau. Tapi penting. Betul. Penting. Dan memang penting untuk kita persetujui dan kita fahami. Dan betul. Macam yang sebelum ni ada kes yang pasal pasport dia tak renew. Dia dah beli tiket semua tu. So bila nak lepas immigration tak lepas. So dia sedih, dia buat content sebab dia tak tahu benda tu. So netizen macam dah kecam dia cakap, takkanlah kau tak tahu pasal pasport ni kan. Semua orang tahu. Kau tak baca ke apa yang tertulis dekat belakang pasport semua tu. So dia saya pernah kena. So macam benda tu walaupun kita tak tahu ataupun mungkin dah di-post content tu, so kita ambil pengajaran lah. So kita yang netizen ni bila tengok nak kecam tu, itu bergantung kepada korang semualah. Tapi kita ambil sebagai iktibar lah, pengajaran supaya kita pun tak buat benda tu. Saya setuju dengan semua. Di penghujung ni saya ada satu persoalan. Bukan persoalan lah, soalan. Dia tak ada kena-kena. Saya nak buat macam Aiman lah ujung-ujung ni bagi. Okay. Sekarang Twitter dah jadi X kan? X. Kan? Adakah kita masih sebut Twitter ke kita sebut X? Twitter. Saya masih Twitter. Tapi kalau untuk video saya buat X lah. Sources X. Tak, itu dari segi tulisan. Tapi bila kita bercakap Twitter. Kita cakap Twitter lah. So maknanya ikuti kami di Twitter lah, bukan ikuti kami di X. Ke macam mana? Tak menggunakan X tu tak digunakan meluas lagi lah. Tapi dah logo dah tukar X. Dan di radio saya ada dengar satu radio kata ikuti kami di Facebook, Instagram dan juga X. Tapi bila kata saya baca Twitter ni ataupun somebody tweeted, kenapa kita tak kata somebody exit? X atau apa kan? X kalau retweet apa? React. Jadi kita open soalan tu kepada ni lah, kepada netizen lah. Pandai-pandai lah netizen nak komen itu apa, sajalah. komen lah. So itu saja untuk episod kali ni. Terima kasih yang mendengar kita orang dekat Audio Plus. Jangan lupa tengok video ni dekat YouTube The Vocat. Follow semua social media The Vocat. And thank you juga kat Kopi dan Studio bagi kita orang tempat untuk record chill-chill kat sini. Alright. Natural light lagi kan? Natural light. Berbelang tak? Belum ya. Alright. Bye. Bye. Assalamualaikum.